Ingat ngin song mata gaji manising. Dan. Demai dah. Apa ajak curhatan Ju? Benda tu Tok? Ini kemenyan moden Ju. Tak ada asap pun saya tengok. Moden Ju mana ada asap? Asap kan baik kesihatan. Ni apa ajak? Tak ada cuba beritahu Tok. Macam ni Tok. Saya ni berkenal betul dengan seorang budak ni. Siapa budak tu? Aduh. Tapi dia tu memang susah betul lah. Cuba Tok bagi dia pandangkan saya tu. Atuk dah agak dah mesti tu punya ajak kau. Atuk saja tanya dia. Confirmation. Macam mana Tok? Apa pengaras ke berang kau bawa ni? Kau ni pun. Ini pengaras dia. Barang-barang dia ini. Ini apa ni? Ini bekas minuman dia. Okey. Ini rambut dia Tok. Rambut pun kau ambil juga? Ada lagi Tok. Ni gambar dia. Yang penting gambar ni Tok. Okey. Aku dapat semua ni dah confirm. Boleh dapat punya. Cepat Tok. Confirm 3 bulan Atuk buat ni. Confirm kau dapat punya budak tu. Jangan risau boleh? Boleh Tok. Tapi betul ke Tok? Ni dah masuk 3 kali Tok. Kalau ni tak jadi setahun dah ni. Boleh jadi darah tua saya ni. Takkan kau ingat Atuk ni bergurau pula. Nampak muka tengok. Kalau tak jadi Atuk pun boleh juga dengan kau. Tak nak? Tak nak Tok. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam macam ilmu sayang ya. Ya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Semanis Kurma resepi keluarga bahagia kami bawakan secara langsung daripada studio C Sri Pentah, dan setiap minggu ustazah dan ustaz dan juga kru Semanis Kurma mendoakan agar anda yang sentiasa terpahat di hati kami semuanya sentiasa sihat walafiat. Jangan terlibat dengan albomo sana, albomo sini, nyak insing ke sana, sini. Jangan betulkan TV anda kerana sekarang ini memang betul Semanis Kurma dengan tajuk Sihir Cinta. Kita baca dalam Facebook. Facebook kita banyak komen sangat. Komen tentang apa ni? Sampai beratus ribu komen. Antaranya cuba baca sikit. Antaranya tajuk ini memang menarik. Ya. Sebab ada yang terkena kepada batang hidung. Masya Allah. Ada yang kena minyak dagu, ada yang ada minyak telinga, minyak hidung. Ada ke? Ada. Selalunya dengar minyak dagu. Minyak dagu je. ini kita nak kupas malam ni. Ya, sebab itu bila kita bicara tentang sihir cinta ni, memang sebagai umat Islam kita tahu sihir adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam sebab ia boleh membahayakan, merosakkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, ianya boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah cerita kepada kita barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah haramkan syurga ke atas mereka dan tempat mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah di dalam azab api neraka. Dan ada orang tak tahu bahawa sihir ini dia zaman dulu dah ada dah. Dah. Ada ulama mengatakan zaman Nabi Idris alaihissalam. Betul? Ada mengatakan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Betul? Ada mengatakan zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan zaman Nabi Musa inilah sihir ini, ilmu sihir ini amat disukai oleh masyarakat pada masa itu. Ya, dan tadi bila kita tengok daripada awal tadi, seorang perempuan datang jumpa albomo, bawa bukan sekadar gambar je, rambut pun bawa, itu ini dan sebagainya. Maka ustazah teringat Nabi SAW juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi disihir oleh lelaki Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Bila ditanya disihir kepada benda apa? Kalau tadi ada gambar, ada rambut, ada macam-macam. Maka Nabi SAW disihir menggunakan sikat rambut Nabi sendiri, dan sikat ini diletakkan di dalam perigi yang paling dalam. Akhirnya sihir itu berjaya. Berjaya apa? Bukan berjaya menewaskan Nabi. Berjaya diatasi dengan doa kepada Allah. Doa yang kita nak bagi selepas ini. Dan malam itu tetamu kita pun yang pakar perubatan Islam. Betul. Memang pakar betul-betul. Dan memang kita kenali. Ya, insya-Allah. Siapa adik kita punya panel kita malam beliau ni memang wajahnya kerap muncul di kaca TV. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa yang merupakan pengamal perubatan Islam. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya. Salam sikit berkat.
Sebelum nak tanya soalan secara rasmi lah Ustaz, apa perasaan Ustaz bila tengok dekat set Semanis Kurma tiba-tiba didatangi bomo Ustaz? Apa perasaan Ustaz? Memang rasa nak berperang ni. Rasa nak berperang ya Ustaz ya? Ya, baik para penonton, jangan ke mana-mana sebab banyak ingin kita kupas tentang tajuk sihir cinta. Dan sebelum kita nak tanya soalan kepada Ustaz, menurut Kamus Dewan, sihir ini adalah perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh manusia secara sembunyi, secara gaib yang melibatkan makhluk halus. Dan Syekh Az-Zahri juga mengatakan sihir ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada syaitan. Pendek kata, minta tolong dengan syaitan sebab dia minta tolong Allah. Maknanya Syekhul Azhar pun mentarifkan bahawa sihir merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada syaitan dan minta tolong kepada syaitan, laknatullah. Dan sebab itu kita dah tanya Ustaz Fauzi, apa kaitan malaikat yang bernama Harut dan Marut dengan sihir yang kita bincangkan pada malam ini? Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Wan Akasha, Datuk Siti Nurbayah dan juga penonton-penonton Semanis Kurma di TV9 pada malam ini. Alhamdulillah. Bila kita buka Al-Quranul Karim, Suratul Baqarah, ayat 102, kalau tak silap saya, menceritakan satu ayat begitu panjang tentang sihir ini yang dikatakan bermula daripada Nabi Allah Sulaiman. Ketika itu pada zaman baginda sudah pun ada sihir ketika itu dan bermulanya daripada syaitan. Tapi dalam ayat tersebut dinyatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, sehingga habis ayat. Barangkali itulah yang Ustaz nak minta saya kupaskan tentang malakai ni, dua malaikat di Babila, di Babylon, bernama Harut wa Marut. Harut dan Marut, itu yang orang Melayu sebut kata karut marut tu kan. Harut wa Marut. Sebenarnya kalau kita lihat pada tafsiran-tafsiran daripada ahli mufassirin, ahli tafsir, kita menyatakan bahawa mereka bersih pendapat tentang Harut wa Marut ini. Ada yang menyatakan bahawa itu adalah malaikat yang betul-betul malaikat yang memang datang nak menguji manusia. Dia datang dalam bentuk manusia juga, menceritakan ini sihir. Jadi sebenarnya bukan malaikat tu nak mengajar supaya buat sihir. Sebab tidak disebut dalam ayat tersebut bahawa malaikat Harut wa Marut mengajar buat sihir. Disebut wa ma yu'allimani min ahadin, mereka tak mengajar pun. Tapi yang ujung tu fayata'allamuna minhuma, syaitan pula yang belajar daripada Harut wa Marut ini. Artinya ilmu tersebut hanya nak menjelaskan bahawa ini dilarang, ini jangan buat sebab ini sihir. Macam katakanlah polis lah, polis dijumpa anak-anak muda katakanlah ya, kalau awak naik motosikal jalan raya, jangan buat aksi macam ni. Superman katakanlah, itu memang merempik tu ya, dan pakai helmet, jangan tak pakai helmet, ataupun jangan buat wheelie wikang contohnya kan, ataupun jangan angkat tayar sebelah atas. Jadi sebenarnya bukan polis nak mengajar suruh buat. Polis nak menjelaskan bahawa benda tersebut memang salah. Tapi ada orang nampak, bagus ni buat macam tu kan. Jadi dia pun ikut. Itu yang syaitan ikut tu. Satu ya. Saya merujuk kepada pandangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam buku yang menceritakan bahawa Harut wa Marut ini ada 3 tafsiran sebenarnya. Yang pertama, betul-betul dia malaikat, cuma nak menjelaskan ini sihir, tak boleh. Tapi manusia dan syaitan buat juga. Yang kedua, dia bukan malaikat, dia adalah dua lelaki-lelaki yang soleh, tapi masya-Allah solehnya macam malaikat. Yang ketiganya, dia bukan soleh tapi dia dua lelaki yang jahat, tetapi dia berlaku macam malaikat. Jadi sebenarnya itulah tafsiran ulama. Saya lebih cenderung dari pertama tadi, memang dia malaikat betul-betul, tapi nak menjelaskan yang ni tak boleh, yang ni boleh. Baik Ustaz, nak menambah sedikit apa yang Ustaz perkatakan seketika tadi, dan saya yakin para penonton pun dah faham. Tetapi kenapa ya apabila kedua-dua malaikat Harut wa Marut tadi tu nak menjelaskan tentang sihir ni, jangan buat, jangan buat. Tapi kenapa buat juga? Kadang-kadang macam mak-mak lah kata ke anak-anak, jangan panjat pokok. Panjat juga. Jadi kenapa larangan itu menjadi satu perkara yang disukai oleh manusia ketika itu dan ketika ini sebenarnya Ustaz? Silakan Ustaz Fauzi. Sebenarnya saya nampak satu benda lah ya. Yang kita heran sangat. Sebab dia jalan singkat untuk mencapai sesuatu. Memang kalau menggunakan sihir,
dengan bantuan daripada jin syaitan ataupun ifrit ataupun iblis, memang dia boleh mencapai satu benda hajat dia, macam tadi cerita bomo tadi kan. Dia nak laki-laki tu suami orang, tak kira lah apa, aku nak dia juga dia. Kau buatlah macam mana pun, ini pengerasnya, ini pelembutnya, katakanlah kan. Maka jalan-jalan singkat. Kalau nak pergi betul-betul dengan cara yang betul, barangkali mungkin tak dapat, mungkin lambat sangat. Takut dia sampai ketua tak kahwin-kahwin sebab mencari sihir cintanya. Betul. Jalan singkat. Shortcut. Baik, selepas ni kami nak bertanyakan soalan kepada Ustaz ya. Bila kita sebut sihir cinta ni, mungkin ada di antara penonton yang tertanya-tanya, apa tanda suami ataupun isteri ni terkena sihir cinta? Dan sihir ni bukan sekadar sihir cinta je. Ada sihir tafrik ya Ustaz ya? Sihir untuk memecah belahkan hubungan suami isteri. Dan memang banyak tanya dalam soalan Facebook untuk apa tanda-tanda mereka disihir, kena sihir. Dan sebenarnya ada berbelas-belas tanda yang suami ataupun isteri boleh perhatikan. Malam ni dah boleh tengok dah lah tanda ni ada ke tak ada. Apakah tanda-tanda tersebut? Tanda tu Ustaz Fauzi akan senaraikan satu persatu selepas ini. Sebelum kita berehat, hayati madah pujangga, cinta sejati, mendengar apa yang tidak dikatakan, mengerti apa yang tidak dijelaskan. Sebab cinta tidak datang dari bibir, lidah atau fikiran, melainkan cinta itu datang daripada hati. Semanis kurma berhenti seketika menyambung mahabbah selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita sambung kembali ya Semanis Kurma, resepi keluarga bahagia dengan tajuk Sihir Cinta. Baik, sebelum kita nak lanjutkan soalan kita kepada Ustaz Fauzi Mustafa yang sebenarnya bukan sekadar pendakwah yang kita kenali, tetapi beliau juga merupakan Presiden Gabungan Persatuan Pengamal Perubatan Malaysia. Sebelum tanya soalan kepada Ustaz Fauzi, Ustaz, kalau awal tadi kita melihat seorang perempuan mendatangi bomo supaya dapat jodoh dan sebagainya. Jadi Ustazah teringat hadis Nabi SAW di mana baginda telah bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Nabi dah pesan kepada kita, sesungguhnya jampi serapa, tangkal azimat, ilmu guna-guna ni, sama ada sihir cinta ke apa saja yang kita nak buat tentang sihir menyihir ni, Nabi sebut adalah syirik. Jadi kita tak naklah ada orang perempuan kat luar sana nak dapatkan cinta, nak kahwin jodoh cepat, nak shortcut kata Ustaz Fauzi tadi tu, jumpa bomo, lepas tu gantung sana pakai tangkal. Bukan perempuan je, kadang-kadang laki-laki pun sama juga. Nak pakai itu, nak pakai ni supaya orang berkenal lah. Itu bahaya tu sebenarnya. Sebab itu lebih membuat syirik kepada Allah, mereka tak sedar tu ya. Betul. Baik Ustaz Fauzi, mungkin Ustaz boleh senaraikan tanda-tanda yang berlaku kepada suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya sekali yang mereka ni sedang terkena sihir tapi tak tahu. Kadang mereka tak perasan ni. Tak berubat pula Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang Ustazah sebutkan tadi, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Hakim. Yang tiwalah tu ialah ilmu guna-guna tadi kan. Sebenarnya dia tidak tertentu kepada wanita di luar sana, kepada mana-mana laki-laki ataupun suami. Tapi dan suami isteri pun sama juga ya. Kadang-kadang isteri nak suami terlalu menyayanginya, mengasihinya, maka isteri mempergunakan ilmu guna-guna tadi kepada pun termasuk dalam kalangan syirik tadi juga. Jadi bila sebut tentang ilmu guna-guna ataupun ilmu pengasih ataupun hari ini sebut apa? Sihir cinta kan? Sihir cinta. Saya tertarik bila bomo tadi ataupun yang pergi jumpa bomo perempuan tadi kan. Dia bawa apa? Dia bawa rambut kan, dia bawa gambar. Itu sebenarnya memang realiti begitu. Dan yang paling mujarab ialah bukan nak mengajar ni, jadi harum-harum kan. Tapi nak beritahu, biasanya mereka akan bawa pakaian yang belum dibasuh lagi, ya, rambut, apa lagi, dan kalau ada peluh lagi bagus, peluh, sebab lagi kesan dia punya biologi tu, ya. Begitu juga kalau baju, dia tak ambil semua baju lah, dia ambil benar-benar cukup dah. Benar-benar cukup dah, macam rambut lah benar tu kan. Mereka simpul-simpulkan. Sebab tu Nabi sebut siapa yang man aqdatan, siapa yang mengikat satu ikatan, thumma nafasa fiha, kemudian dia meniup. Macam tadi kan dia tiup kan. Apa pula tiup, itu dikira sihir juga tu. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia datang dalam bentuk tiupan, dia datang dalam bentuk barangkali calit. Ya, sebab itu kalau kita lihat orang yang nak menggunakan sihir cinta ini, biasanya dia gunakan minyak dagu. Minyak dagu, dan biasanya yang paling mujarab, minyak dagu orang yang mati dibunuh. So kalau surat khabar ada orang mati dibunuh, maka bomo ni akan bekerja lah. Bekerja mana? Bekerja ke kubur mana dia akan tanam.
Sebab itu mati dibunuh itu paling mujarab. Bukan nak mengajar, jangan buhat ya. Tuan-tuan di rumah ya, begitu juga orang perempuan yang mati beranak sulung. Dia tapi ambil minyak dagu. Sebab itu kejahatan ni sangat zalim. Sebab dia sanggup mengorek kubur, kemudian dia ambil mayat waktu tengah malam. Dia tak takut dah, sebab ini kerja bomoh. Dengan bantuan syaitan, dia akan gantung mayat tu kaki ke atas, kepala ke bawah, dan dia akan ambil lilin, dia akan bakar dagu dan sampai keluar minyak. Itu minyak dagu tu. Jadi itu memang zalim lah. Memang orang dah terlibat dengan syaitan, dia sanggup buat apa saja. Tak semayang sanggup. Sebab tu orang bomoh ni dia tak semayang. Ya, dia tak puasa, tak zikir. Okey. Bila macam mana lihat tanda-tandanya? Baik Ustaz, tanda-tanda tu kita nak berhenti seketika sebab mungkin ada yang nak bertanya soalan kepada Ustaz. Ada soalan, okey, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Tak apa Ustaz, mungkin ada masalah teknikal. Ustaz boleh sambung tentang tanda-tanda suami isteri disihir. Oh, ada dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kuatkan suara? Ya, kuat dah ni, insyaAllah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Apa soalannya? Ya, Ustazah. Abdullah Syarafi di sini daripada Bandar Baru Kedah. Ya, saya. Orang jauh, silakan. Terima kasih Ustaz. Silakan. Yang pertamanya Ustaz, saya nak memberi sedikit pendapat Ustaz ya. Okey, silakan. Mafhum hadis tidak masuk syurga seseorang yang memutuskan silaturahim itu. Ya. Okey, baik. Yang keduanya kita lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-13 telah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innasyihra lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu pekerjaan yang zalim yang amat besar. Yeah. Baik Ustazah. Jadi tadi Ustaz Fauzi telah menyatakan bahawasanya orang banyak mencari alternatif sihir, syirik dan sebagainya kerana pantas. Jadi Ustaz Fauzi, saya minta pandangan Ustaz Fauzi, apakah kita juga ada cara yang pantas untuk kita mengesan seterusnya first aid untuk mengubati masalah-masalah sihir ini? Okey, baik. Terima kasih. Soalan saya kedua, Ustazah. Soalan saya kedua. Okey. Adakah wangi-wangian sebagai contoh kasturi dan sebagainya itu berfunction tinggi untuk membantu menyelesaikan masalah sihir ini, Ustazah? InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Abdullah Syarafi daripada Kedah sebenarnya. Bagus soalan tu. Soalan sangat menarik. Kita persilakan Ustaz Fauzi untuk beri respon kepada Cik Abdullah seketika tadi. Silakan. Ada dua soalan tadi kan? Ada dua soalan. Jadi memang shortcut sihir ni jalan shortcut untuk buat sesuatu kerjalah. Tapi ada tak jalan pintas untuk kita buat rawatan? Memang ada. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, bila kita dah terkena penyakit sihir ini, terutama sihir cinta, sama ada mangsa tu yang alert ataupun sedar, ataupun sesiapa di sekeliling mangsa tu yang menyedari ada perangai-perangai yang berubah dari mangsa ini, dia kena dapatkan rawatan dengan segera. Artinya kalau dia tak mampu buat dengan diri sendiri, hendaklah dia cari perawat Islam. Jangan cari sihir juga ya. Sihir memang Tuhan tak berkati, Tuhan tidak rahmati, Tuhan tak bantu pun. Artinya kita guna syaitan untuk lawan syaitan. Kita sebenarnya ibarat macam inilah ya Ustazah. Kalau kita pergi rumah orang, rumah tu banglo besar katakanlah ya, nak masuk tak boleh sebab ada anjing dekat luar kan. Anjing tu garang. Apa kita nak buat? Pasti kita akan cara paling senang, kita tak boleh bunuh anjing tu. Kita telefon tuan anjing tu. Tuan anjing tu akan diamkan anjing tu ataupun anjing tu lagi. So kita berhubung dengan Allah SWT, cari perawat yang boleh merawat dengan baik, dan dia akan berlaku dengan cepat bila mana mangsa tu juga menolong dirinya sendiri. Sebab dalam banyak kes lambat berlaku kesembuhan sebab dia hanya mengharapkan ustaz saja. Mu'alij ataupun perawat tu mengubat tu, baca doa, balik ke rumah dia karaoke, dia doa apa lagi kan, tak baca Quran. So lambat sembuh ataupun mungkin tak sembuh. Satu. Yang kedua tadi apa soalannya? Yang kedua tadi tentang apa ni, saya lupa dah. First aid tadi tu. Bagaimana rawatan awal kepada mereka yang terkena sihir ni Ustaz? Okey. Rawatan awal yang terkena sihir ini saya cadangkan, nasihatkan supaya saya katalah pergi jumpa perawat, dan kalau boleh kesan apakah bentuk sihir tadi tu. Sama ada kena calitan. Biasanya kalau orang perempuan dia nak laki-laki nak angkat dia akan calit minyak dagu tadi ke sini ke
dan sebagainya ya. So kita kesan. Di sini kita hapuskan, kita batalkan sihir yang ada pada badannya. Saya tertarik tadi dia kata minyak wangi kan. Minyak wangi yang wangi-wangi yang tadi tu adakah boleh membantu? Membantu. Sebenarnya kalau kita lihat saya dah tanya ada guru saya tentang masalah yang sama sebab ini benda baru sebenarnya ya. Nabi pun tak pernah buat benda ni ya. Sebenarnya sama juga minyak wangi dengan air ataupun apa-apa benda sama saja. Bila kita baca Al-Quran, dia akan berfungsi sebagai syifa. Kita baca ayat-ayat ruqyah pada air wangi, minyak wangi tersebut, kita tiup, dia akan berfungsi sebagai asyifa ataupun penyembuh daripada segala masalah, terutamanya sihir cinta tadi tu. Dan minyak wangi tu boleh kita sapu tempat-tempat yang kita rasa memang di situlah tempat disapu minyak dagu kepada mangsa yang hendak dikenakan sihir cinta. So minyak wangi yang telah diruqyahkan dengan bacaan Al-Quran, dia akan dapat memadamkan sihir yang ada pada minyak dagu yang ada pada tangan si mangsa. Maknanya itu tindakan yang lebih pantas lagi ya. InsyaAllah. Maknanya Ustaz, sekarang ni semua nak cepat. Macam Ustaz kata tadilah tu yang soalan Cik Abdullah tadi tu. Dan memang semua nak cepat. Semua nak cepat. Makan cepat, tidur cepat, mati pun cepat. Astagfirullahalazim, mintalah panjang umur. Iyalah. Amal ibadat tak cukup lagi ni. Orang di luar. Ya. Jadi Ustaz, semua nak cepat tadi tu. Adakah minyak wangi tadi tu yang Ustaz kata yang dah diruqyahkan tu letak dekat sendi-sendi maksud Ustaz? Ya, saya. Sendi-sendi yang pergelangan tangan, yang kat sini kan, ataupun tempat-tempat nadi. Sendi ataupun nadi lah. Biasanya tempat nadi ni, kalau kita tekan nadi, kalau ada gangguan makhluk halus, dia akan menjerit. Kalau ada gangguan makhluk halus dalam badan dia, ada syaitan dalam badan dia, tengok sekejap, maka dia akan menjerit. Sebab kat mana Ustaz kat sini? Apa-apa nadi lah ya, tempat nadi sini. Menjerit tak? Ustaz Wan Aisyah tak menjerit? Ataupun di sini. Kita bukan tekan kuat pun, kita tekan pelan pun dia dah akan menjerit, akan meronta sakit. Maknanya tak perlu picit kuat ke tak apa perlu picit kuat, nanti yang sakitnya si mangsa tu tak sakit. Jadi tempat-tempat nadi biasa tempat tumpuan. Baik, Ustaz, ada Fatin daripada Johor. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam Ustazah. Silakan dengan soalan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya. Okay, sekarang ni saya ada masalah. Ada seorang hamba Allah ni, dia nak kat saya. Okey. Dia masalah dia dah lanjut usia. Satu, saya memang tak nak kat dia. Dan dia untuk saya. Dia nak buat sampai saya tak temu jodoh saya. Orang yang sayangkan saya benci dengan saya. Orang yang ada hati kat saya, terus meluat tengok muka saya. Dia sampai dia nak buat sampai saya pergi kerja, dia nak tanam kat tempat saya kerja. Dia sini cakap dengan saya. So saya jadi takut, dan kalau boleh saya nak minta tolong Ustaz Fazah. Apa yang saya perlu buat untuk hindarkan benda-benda ni semua. Setakat ni apa usaha Fatin? Saya solat, surah ayat kursi tak tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, baik. Tapi saya memang saya takut. Baik, terima kasih kepada Fatin. InsyaAllah semoga jawapan yang akan diberikan nanti akan menghilangkan debaran dan rasa takut Fatin. Itu baru satu soalan yang siar langsung yang kita dengar. Ramai lagi dalam Facebook kita pun banyak soalan bertanya tentang memang ada 2-3 kes yang terkena minyak dagu yang Ustaz Fauzi sebut tadi. Baik, tapi dia kata dah diubati. Dia dah sembuh dah. Dan ada satu kes tu pula sampai dia kata lelaki ni dia kena pergi cari perempuan tu, dia tengok bumbung rumah pun cukup dah. Sampai dia kata adik dia sampai jadi bodoh sekarang. Maknanya itu yang Ustaz Fauzi tu maknanya sihir cinta. Sebab antara tanda orang yang terkena sihir cinta ni, dia macam rindu bayang, dia mabuk kepayang, dia jalan terhoyong-hayang. Silakan Ustaz respon kepada masalah Fatin. Fatin tadi, silakan. Memang saya setujulah. Mangsa yang kena ni memang tak keruan. Dia tergila-gilakan orang yang sihirkan dia. Tapi betul lah, kalau Fatin tadi tu muncullah orang tu cakap pada dia kan. Sebab pernah berlaku satu kes macam mana ada seorang perempuan sekarang dah beranak 4 dah. Sebenarnya memang masa dia muda, masa dia dara, dia tak suka laki-laki ni. Tapi laki-laki tu tiba-tiba perempuan tu suka kat dia. Dan memang orang pun heran kenapa you benci sekarang jadi cinta. Dan kahwin anak 4. Kahwin anak 4 baru seorang cakap, dulu I calik kat you minyak dagu. Sekarang baru cerita kat saya, dia kata, Ustaz, saya dah dicalikkan dengan sihir cinta. Jadi sekarang ni itu dah berlaku dah. Sekarang ni belum berlaku lagi kan. Tapi sekarang ni Fatin, kepada sesiapa sajalah yang seumpama kes dengan Fatin, yang pertama jaga solat. Jaga solat, jaga ya. Kemudian jaga akidah kita betul-betul bahawa Allah Taala sentiasa ada bersama dengan kita. Yang ketiganya ialah
selepas sembahyang lazimkan diri jangan bergerak sehingga selesai baca ayat kursi. Dan yang keempat ialah sebelum keluar rumah, sebelum masuk pejabat, apa sajalah ya, keluar pejabat, bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 7 kali. Nak keluar rumah ke, nak masuk rumah ke, keluar pejabat, saya bagi yang contoh yang simple, yang mudah semua orang tahu. Yang boleh kita buat. Nanti baca Yasin 40 kali kan tak baca pula kan. Tak terbaca nanti silap pula Ustaz sebutannya. Baik Ustaz. Selepas ni kita akan lanjutkan perbincangan. Kita nak tanya juga Ustaz, sahkah perkahwinan suami isteri yang isteri dia dah kahwin bertahun-tahun, ada anak 4 orang tadi Ustaz ya? Baru tahu kata berkenan dulu sebab kena calik dengan minyak dagu. Soalnya sekarang sah ke tak sah perkahwinan tersebut? Tapi dengar dulu kata-kata daripada Ustazah. Bahagia sebenarnya bukan memiliki semua yang kita cintai, tetapi bahagia sebenarnya ialah mencintai semua yang kita miliki. Semanis kurma menyambung mahabbah seketika nanti. Jangan ke mana-mana. Okay, Alhamdulillah, Semanis Kurma, resepi keluarga bahagia menyambung Sihir Cinta, dan kita dimaklumkan bahawa penerbit banyak caller masuk ya. Banyak menerima caller. Banyak soalan-soalan dalam Facebook kita pun banyak juga. Minta maaf banyak-banyak sebab kita tak boleh nak ambil semua caller. Kita nak lanjutkan perbincangan kita. Namun kita akan menerima 1-2 soalan dekat Facebook selepas ni. Tapi kita tengok tadi dekat Facebook Ustaz Siti Nurbahayaah Mahmud, dah berapa ramai orang baca post kita? 100,000 lebih. Dekat 200 dah. Dekat 200,000. Terima kasih. Dan kita lanjutkan tentang sihir cinta. Tentu semua tak sabar. Apa tanda-tanda suami isteri yang dikena serang dengan sihir lagi cinta? Tanda-tanda tu. Silakan Ustaz. Sebab yang kami tahu daripada rasa cinta jadi benci, daripada sayang jadi tak berapa nak sukalah sampai suami dekat rumah ke isteri dekat rumah pun tak seronok. Dia macam tu Ustaz. Sambungkan lagi Ustaz. Okey, yang pertama ialah perubahan drastik lah. Bila mana kita tak suka laki-laki tu, tiba-tiba suka, mendadak suka. Dia dah calik tu. Calik, mesti calik. Yang keduanya ialah bila mana kalau kita lihat dia tidur malam, selalu wajah laki-laki ataupun perempuan yang buat kat dia tu menjelma dalam mimpinya. Dan dia pun seronok dalam mimpi dia. Tiap-tiap malam sebenarnya bukan wajah laki-laki tu, jin yang dihantar oleh bomo tu. Dia menyebabkan orang tu obses dalam diri dia, dalam mimpi dia teringat, sampai dalam mimpi teringat. Sebab menjelma dalam mimpi. So kalau tiap-tiap malam mimpi orang yang sama, itu adalah tu terkena penyakit sihir cinta. Sihir cinta tadi. Kemudian yang ketiganya ialah dia ni terlalu ingat kepada penyihirnya itu sampai dia tak bedulilah anak isteri. Kalau isteri tak boleh suami dah. Tak boleh. Kalau dia tak peduli engkau makan ke tak makan, anak-anak kita tak peduli apa. Dia tak peduli dah. Dia akan teringat laki-laki tu ataupun perempuan tu dah. Jadi rumah tangga akan kucak-kacir ya. Dan begitu juga kalau kita lihat dia jadi tak waras dah. Sebab dah kena penyakit angau. Tak terurus, diri tak terurus dah. Kalau kita lihat macam Laila Majnun kan, itu kisah betul. Bukan kena sihir tu, memang dia betul-betul rindu dan cinta. Kemudian kalau kita lihat dia rindu tak tertahan nak jumpa orang yang sihirkan dia tu. Tiba-tiba rindu. Dan kalau nak kahwin pun, dia nak batalkan perkahwinannya, nak kahwin dengan si mamak tu. Kahwin dengan orang tu juga. Orang tu juga. Walaupun minggu depan nak kahwin. Ni pernah berlaku ni. Lusa nak kahwin. Terpaksalah kami rawat dia, kami ubat dia, dan alhamdulillah sempat kita selamatkanlah dia daripada. Itu tindakan pantas tu. Pantas. Kena cari siapa penyihir dia dulu. Ustaz, ramai yang takut di luar sana bila Ustaz katakan kena sihir cinta ni calik minyak dagu dekat sendi. Adakah sendi saja ataupun pakaian ke ataupun calik kat gambar dia, ke? Biasanya dua benda lah. Sama ada kulit ataupun pakaian. Kulit ataupun pakaian. Jadi kalau orang yang tidak akan bersalah, tidak akan bersentuhan dengan lelaki, pakaianlah. Dia akan cek pakaian. Ataupun pakaian itu bukan pada badan kita. Kita lipat ataupun kita jemur di jemuran, kemudian dia calik kat jemuran. Yang tahu ini pakaian minah. Dia ambil minyak dagu tadi tu, dia calik kat pakaian minah. Kalau mak minah pakai, mak minah lah kena. Kalau nenek minah pakai, lantak dia lah. Nasib lah dia. Sebab dia buat jahat. Habis tu Ustaz, takkan nak sedia baju dalam rumah, kata penerbit. Bukan kata saya Ustaz, kata penerbit. Nak sedia baju dalam rumah Ustaz. Itulah, sebab tu kita pakai baju Bismillahirrahmanirrahim kan. Itu penawarnya. Apapun kita mulakan dengan menyebut nama Allah dan kita ada doa-doa pendinding. Kita nak sambung tanda tu lagi Ustaz. Sebab kita tak nak tanda ni
hanya mereka di luar sana yang tahu kata sihir cinta. Tapi ada juga mereka yang cemburu melihat kebahagiaan sesebuah rumah tangga, nak memecah belahkan suami isteri ataupun kita kata sihir tafrik, sihir pemisah, nak bagi suami isteri ni berpecah belah. Dan apa sebenarnya berlaku antara suami isteri itu? Sebab yang ustazah tahulah, suami nampak muka isteri tu cantik tapi nampak hodoh. Lepas tu ada bayangan ke dalam rumah. Ustaz tolong detailkan lagi. Okey. Itu salah satulah. Dia nampak hodoh badan cantik kan. Yang kedua, bila dekat dia rasa panas. Tapi bila jauh rindu. Jumpa dalam rumah panas, kat luar rindu, obsession rindu, I love you, you love me lah kan. Tapi dalam rumah panas, tak boleh berjumpa. Walaupun rumah tu ada aircon. Walaupun ada aircon. Ya. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi tanda-tanda sihir pemisah ini ialah dia tak boleh bersama. Suami isteri tak dapat bersama, tidur bersama. Bukan tidur bersama, maknanya tidak boleh melakukan hubungan intim. Barangkali suami tak mampu tiba-tiba, tapi sebelum tu okey, meluap-luap perasaannya, tiba-tiba sampai klimaksnya tak mampu. Sebab jin tadi yang telah dihantar oleh bomoh dah masuk dalam kepala otak si suami, dia dah jam kat situ dah. Bila jam kat sini, yang bawah pun jam juga. Ataupun pada isteri, dia seakan-akan suami rasa peliklah, ada satu batu yang menutup permukaan anak sulit si isteri, maka tak boleh bersama. Maka bila tak boleh bersama, kita bayangkan mana deritanya suami isteri. Itu antara sihir at-tafriq ataupun sihir pemisah yang dilakukan, akhirnya bercerai. Dan Ustaz, ada tak kalau suami isteri yang diganggu dengan mimpi buruk, ataupun suami ataupun isteri yang bermimpi bayi, ataupun isterinya bermimpi menyusukan baby, mimpi ular ke, anjing ke, harimau ke, adakah itu juga menandakan yang disihir, Ustaz? Seandainya mimpi tersebut kita berulang-ulang kali mimpi benda yang sama, memang itu antara salah satu tanda disihir lah, ataupun sudah ada gangguan-gangguan sihir yang akan menimpa kita biasanya. Tapi kalau satu malam mimpi, lepas tu tak mimpi dah, maka itu mainan tidur lah. Mungkin kita akan nak bayi sungguh lah. Jadi itulah ceritanya. Baik Ustaz, tentang hukum tadi, isteri baru tahu, dah anak 4 dah, ya Allah. Kahwin dulu, berkenan dulu dekat suami ni, rupanya dah kena minyak dagu daripada suami. Apa hukumnya? Hukum tadi kan, hukum perkahwinan dia. Pernikahan tersebut, Ustaz, silakan. Cantik soalan tersebut ya kan. Sebab barangkali dah berlaku kat luar sana kan. Dalam kaedahnya nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukum ikut zahir, dan dari segi batinnya yang kita tahu tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dari segi zahirnya ialah bila sempurna rukun-rukun nikah dengan adanya pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada saksi dan ada ijab dan qabul, maka ketika itu kalau sempurna rukun tersebut, maka berlakulah akad nikah, maka sah akad nikahnya dari sudut tuntutan agama. Sama ada dia disihir ataupun tidak, kalau berlaku sihir, hendaklah dia kembali kepada mahkamah untuk pembuktian dan pendakwaan. Sekiranya dapat dibuktikan di mahkamah, maka bolehlah dia fasahkan perkahwinan tersebut. Tapi kalau tak dapat dibuktikan, sekarang ini masalahnya Ustaz dengan Datuk, kita nak cuba timbulkan, nak cuba wujudkan akta sihir. Tetapi masalahnya, boleh tak kita buktikan sihir itu di mahkamah? Dipukau ke, disihirkan, macam-macam kan? Jadi itu masalah sekarang. Sukar untuk dibuktikan. Jadi kalau isteri-isteri di rumah yang sana dah tahu bahawa aku, katalah 10 tahun sudah pernah dicalik oleh suami dengan minyak dagu, sekarang terpulang, nak pasah ataupun tidak. Tapi kalau nak pasah, fikir anak-anak. Perkahwinan itu sah. Bukan tak sah. Sah dari segi rukunnya, sebab cukup dan sempurna rukun-rukun akad nikah. Maka lebih baiklah mereka bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang lalu, Ustaz. Kita ada orang yang buat tu kena bertaubat pada Allah. Baik, kita ada pemanggil daripada Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Ina dari Perak. Silakan Ina, terus dengan soalan. Saya umur dah lebih kurang dalam 30-an lah kan. Okey. 30-an. Saya dibenci kepada lelaki yang ingin menganggap saya lebih daripada seorang sahabat. Seperti ingin menganggap saya sebagai isteri lah. Maknanya Ina belum kahwin lagi? Belum kahwin. Bakal berkahwin? Bakal berkahwin? Tak. Okey, teruskan. Saya jadi benci sebab saya tak boleh terima langsung. Saya tengok muka dia pun tak boleh. Lepas tu saya sering mendapat mimpi dipatuk ular hitam, sampai mimpi yang paling menakutkan saya pergi ke gereja. Sebab saya nak tanya macam bila saya solat pun, nak berdoa pun, saya bila sampai untuk minta Tuhan sampaikan jodoh saya, lidah menjadi keluh.
Tak boleh nak berdoa. Tak boleh nak berdoa. Ya, baik, soalan Saya nak Ina. tanya ini kan tanda-tanda sihir pencinta. Okey, baik. Terima kasih kepada Ina. Diharap bersabar dan kuat menerima ujian daripada Allah. Ustaz Fauzi tanya Ina, adakah ini dinamakan sebagai sihir cinta sebab benci kepada lelaki dan sering mengalami mimpi buruk, gangguan ular dan sebagainya? Okey, saya nak sebut tentang mimpi tadi kan. Cantik mimpi. Kalau kita rujuk kepada tafsir Ibn Sirin, tafsir mimpi yang muktabar sebenarnya, seorang tabi'in yang hebat Ibn Sirin ini, dia menyatakan bahawa seandainya kita bermimpi dipatuk oleh ular, ataupun dalam mimpi kita berjumpa dengan ular, terutama ular hitam lah. So, tengok keadaan. Kita jangan cepat buat keputusan bahawa mimpi ular kena sihir. Tengok, kalaulah ular tersebut boleh menguasai kita, artinya kita ada chance untuk diganggu oleh syaitan ataupun sihir. Kalaulah dalam mimpi tersebut kita berjaya membunuh ular, maka syaitan tak mampu nak menggoda kita ataupun sihir tak mampu nak menyerang kita. So tengok keadaan di mana ular menang ke kita menang. Kalau ular menang, ada petanda kita akan diganggu di sihir. Jadi sekarang ni kita kembali semula kepada kalau kita benci orang, itu barangkali sihir pelalau barangkali ya. Kita benci orang, si A datang minang kita tolak, si B datang kita tolak, semua laki-laki dia benci katakanlah. Maknanya itu sihir pelalau, yakni sihir yang cuba sekat dia daripada berkomunikasi ataupun berhubung ataupun berkahwin dengan mana-mana laki-laki. Dia punya rawatannya sama juga. Semua sihir ni, sihir pemisah ke, sihir pelalau ke, sihir cinta ke, sihir apa lagi, jerutan ke, ada macam-macam sihir. Minyak dagu kan tadi? Sihir minyak dagu ke, gila ke, semua ayatnya sama saja. Ini ayat untuk merawat orang, membatalkan sihir. Ya, baik Ustaz. Adakah wujud zaman yang kita kata zaman teknologi yang serba canggih ni, sihir, pukau, jampi serapa boleh dilakukan melalui alam maya iaitu Facebook? Ustaz fikir terlebih dahulu, jangan jawab sekarang. Kami tinggalkan anda dengan kata-kata renungan ini. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan juga keamanan. Hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih di laut. Bila-bila masa ia pasti akan hilang. Semanis Kurma kembali berbahaba selepas ini. Pastikan jangan ke mana-mana. Okey, Alhamdulillah, Semanis Kumar Speak Keluarga Bahagia, kita sambung lagi. Ada soalan pada Facebook kita ya. Dalam Facebook kita boleh tak sihir yang diberikan kepada mangsa melalui makanan kotor yang dikeluarkan daripada badan mangsa? Silakan. Memang sangat-sangat boleh, terutamanya sihir yang berkaitan dengan penunduk. Sihir penunduk ini adalah sihir biasanya suami nak tundukkan isteri ataupun isteri nak tundukkan suami. Biasanya isteri nak tundukkan suami. Maka dia akan jumpa bomoh macam nak tundukkan suami, maka bomoh akan minta bahan-bahan, terutamanya biasanya lagi cepat mujarab, bahan-bahan najis. Dan dipanggil nasi kangkang, nasi tangas, biasanya akan dibuat begitu. Kemudian biasanya yang paling mujarab ialah ketika isteri dalam keadaan haid, maka ketika nasi tadi mendidih menggelegak dengan wap yang di atas, maka si isteri akan duduk mencangkung di atas periuk yang ada nasi mendidih tersebut dalam keadaan darah haid itu keluar dan sebagainya selama 10 hingga 15 minit. Kalau tak tahan, tutup balik, dah okey, buka balik dia punya periuk nasi. Maka begitulah darah najis kan tadi kan, maka lebih cepat mujarab kesannya. Anak itu nak menundukkan suami ya. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat, bukan nak mengajar, nak menjelaskan saja. Jangan buat berdosa besar ya. Baik Ustaz, tentang Facebook tadi tu, ada tak sihir boleh dilakukan pukau memukau ni melalui Facebook? Alam maya. Boleh juga, sebab dia Facebook ni ibarat macam gambar. Kalau bom-bom dulu kan minta gambar. Tadi kan minta gambar tadi kan? Minta gambar, macam juga Facebook ni kan ada gambar. Jadi sihir akan tengok, penyihir akan tengok, oh gambar ni, oh dia ni, cukuplah. Maknanya dia nak beritahu kepada jin dia, inilah muka yang kita nak sihir. Jadi Facebook tu jaga-jagalah sikit ya. Jangan buat gambar banyak sangat gambar tu biarlah tutup-tutup Ustaz ya. Betul. Sebab tu Ustazah teringat zaman Ustazah belajar dulu, mak suka pesan ya, jangan bagi gambar dekat orang. Kalau nak bagi gambar dekat kawan-kawan pun bagi sekerat, jangan bagi penuh. Sejauh mana kebetulan kata-kata itu Ustaz? Sebab orang dahulu dah buat benda tu. Dan mereka dah tengok dah kemujaraban berlaku bila mana gambar penuh tu lagi cepat kena. Ya. Jadi berhati-hatilah tentang gambar yang telah kita muat turunkan di alam maya, di Facebook ya. Baik Ustaz, mungkin di luar sana bila dengar sihir cinta, sihir pemisah antara suami isteri dan sebagainya, banyak tanda-tanda tadi ni kita nak mengelakkan diri daripada tanda-tanda tadi. Mungkin apa amalan yang sebagai umat Islam kita patut buat dan apa yang perlu kita tinggalkan. Rupa-rupanya apa yang kita buat selama boleh menarik orang untuk menyihir kita. Mungkin amalan tersebut dan apa yang perlu dielakkan, Ustaz boleh senaraikan satu persatu. Okey,
Okey, ini panjang sebenarnya tapi kita ringkaslah ya. Kita ringkaskan. Yang pertama adalah kehidupan kita sebenarnya. Biarlah kehidupan kita berpastikan kepada agama. Tak kisahlah di tempat kerja ke dalam rumah, dalam bilik air sekalipun. Sebab kita tahu dalam bilik air pun itu tempat syaitan itu ya. Dalam bilik air kita kadang-kadang orang perempuan mandi pun bertelanjang 4 segi, telanjang bulat dan sebagainya kadang-kadang. Yang tengok atas tu, yang setan tu, setan jantan. Dia tengok yang perempuan ni mandi, kemban tak kemban pun kan. Jadi dia boleh menyebabkan sihir setan tu sendiri tanpa gangguan daripada orang. Satu ya. Yang kedua, amalkan sebut nama Allah. Apa sajalah ya, makanan ke minuman ke, amalkan sebut nama Allah. Masuk rumah sebut nama Allah. Assalamualaikum. Yang ketiganya ialah sembahyang jaga. Ya, tadi pun saya sempat berubat salah seorang di universiti ya, pelajar. Setan tu kata aku syok dulu kat dom dia sebab semua tak sembahyang. Kecuali dia sembahyang. Dia jawab tu. Dia jawab. Saya kata aku syok kat dom tu sebab semua pelajar tu tak sembahyang kecuali dia sembahyang. Sebab tu kacau dia. Jadi jaga sembahyang ya. Saya tak akan panas tempat rumah kita ke, dalam dom kita ke, di pejabat ya. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya ialah biasakan baca Al-Quran yang berkaitan dengan pembatal sihir. Antaranya ialah memang confirm lah ayat kursi. Baca. Yang keduanya 3 kul. Bukan kul ya. Kul wallah sampai habis, kul bil falak sampai habis, kul bin nas sampai habis. Kemudian kita baca surah Yunus ayat 81 hingga 82 yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa lalu membatalkan tukang-tukang sihir punya sihir ya. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Laju saya sebut ni sempat catat ya. Insya-Allah. Dan surah Toha ayat 69. Itu memang ayat yang begitu famous untuk membatalkan sihir dan gangguan-gangguan dari syaitan. Baca macam mana buatnya? Baca. Saya sebut ayat tadi kan, tiup tapak tangan, kemudian sapu ke muka, naik ke kepala. Artinya sapu badan kita ni sampai ke kaki. Amalkan begitu bila kita baca macam saja. Tiup, dia akan jadi macam kalau kita lihat dalam satu sabun kan, hijau kan, nampak kalau kita guna sabun tu kat TV ada iklan kan. Jadi hijau badan kita. Macam tu juga ada nur badan kita. Kalau kita sapukan, buatkan sebagai sabun Al-Quran ni, jadi nur. So sihir nak masuk, gangguan syaitan nak masuk, memang sukar dan susah. Amalkan tiap-tiap hari. Baik Ustaz ya. Itu Ustaz lebih kepada amalan kita, pendinding diri kita. Bagaimana nasihat Ustaz sebagai pengamal perubatan Islam kepada bomo-bomo di luar sana, sebab Ustaz teringat hadis Nabi SAW di mana baginda telah bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal, tukang tilik, ahli nujum dan sebagainya dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. 40 hari 40 malam. Ya, jadi macam mana kita nak bagi kesedaran kepada individu tu jangan jumpa bomo, dan kepada bomo tersebut supaya kembali ke pangkal jalan, termasuk bomo yang mula-mula tadi. Silakan Ustaz. Okey, yang pertama untuk bomo dululah. Untuk bomo dulu ya. Yang ingat ya, kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kamu 7 perkara yang binasakan. Nombor 1 syirik kepada Allah, nombor 2 sihir. So kalau sihir memang itu kerja-kerja bomo, maka tinggalkanlah sebab dia akan binasakan bomo itu sendiri. Okey, dan kena ingat memang dalam hukum Islam Nabi sebut ya, haddus sahir darbuhu bisaif. Hukuman bagi mereka yang mengamalkan sihir ini ialah pancung kepalanya dengan pedang. Maka tidak diberi peluang lah, sehinggalah dia bertaubat baru kita bebas. Tak bertaubat kita pancung. Okey, dan bagi mereka yang suka mencari bomo, ada masalah cari bomo, sakit jantung cari bomo, ya kecil manis saya cari bomo kan. Sebenarnya ingat macam saya sebut ya, man ata arrafan, siapa yang pergi jumpa tukang tilik, tok bomo dan sebagainya, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya itu begini begitu begini kepada bomo, siapa yang buat, kenapa saya sakit, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, rawahu Muslim. Tidak diterima sembahyangnya selama 40 malam ataupun 40 hari. Hadis sahih Muslim. Dan kata Nabi SAW, man ata sahiran, siapa yang pergi jumpa sahir, au kahinan, pergi jumpa tukang tilik, au arrafan, tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya pula kata-kata bomo tadi tu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Baihaqi. Dan kita ingat tuan-tuan dan puan, tinggalkanlah kerja-kerja syirik ini.
alangkah baiknya kalau kita buat kerja-kerja dengan cara betul, mudah-mudahan diberkati. Kahwin dengan cara calik-mencalik tidak diberkati oleh Allah. Selama mana perempuan tersebut ditipu, dia berdosa selama-lamanya. Ya, na'udzubillah min zalik ya. Semoga kata-kata dan kutipan mutiara daripada Ustaz Fauzi Mustafa seketika tadi memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita semua dan juga memberi panduan kepada kita untuk mengelakkan perbuatan sihir menyihir ini yang jelas merupakan dosa besar. Dan sebagai rumusannya daripada kami suami isteri, yang pertama sekali para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ingat, jauhi sihir sebab ia ternyata merosakkan akidah kita sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sesiapa yang mendatangi ahli sihir, maka sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang kedua, okey, di antara amalan yang Ustaz Fauzi sebut, kita nak tambah sahaja. Kita tambah sikit lagi. Yang kedua, kita boleh makan tamar ajwa ataupun tamar Madinah setiap hari 7 biji. Pergi kedai beli, jadikan amalan harian. Sebab Nabi kata barang siapa yang makan tamar ajwah ni akan dijauhi oleh Allah daripada gangguan sihir. Kalau termakan racun sekalipun akan jadi penawar berkat tamar ajwah. Kemudian seterusnya, kalau boleh sebelum kita tidur malam ni, ambil air semayang dulu. Ambil air semayang, kita tidur malam ni ya. Kemudian yang ketiga, kita kau boleh nak semayang, biar semayang berjamaah. Sama di surau ke di masjid ataupun di rumah. Apa lagi? Dan yang seterusnya, Ustazah nak berpesan juga tips yang keempat daripada Ustazah. Ingat, syaitan memang suka memporak-perandakan hubungan antara suami isteri dan juga hubungan antara kita sesama insan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 91 yang bermaksud sesungguhnya syaitan-syaitan itu memang menghendaki supaya berlakulah di kalangan kamu permusuhan dan membenci antara satu sama lain. Tips yang kelima. Kemudian yang kelima ya, yang akhir sekali kita nak bagi doa aja. Sebab Ustaz Fauzi bagi doa banyak, kita pun nak tambah lagi supaya jadi amalan harian kita. Dan sebelum kita nak bagi doa, kita nak pesan juga kepada para penonton, ingat ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Wahai sang isteri, nak suami sayang, nak isteri sayang, jangan jumpa albomo, tapi amalkan tips yang Ustaz Fauzi bagi tadi dan doa-doa daripada kami juga sebagai tambahan. Mengadu pada Allah ya. Dan Ustazah nak bagi doa supaya suami sayang dekat isteri sayang dekat suami, kira cinta habislah. Tak payah duk sihir-sihir tadi dah. Doa tu? Doanya mudah saja, pendek saja. Surah Taha ayat 39. Surah Taha ayat 39. Doa ni jarang-jarang Ustazah berikan. Wa alqaika alaika mahabbatan minni, yang bermaksud dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku. Surah Taha ayat 39. Baca doa ni, bayang muka suami kita yang sah, bayang muka isteri kita yang sah. Doa supaya sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Dan doa untuk membatalkan sihir ya, untuk mengelakkan sihir. Yang pertama sekali surah Yunus, Ustaz Fauzi dah bagi tahu tadi, ayat 81. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 6. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 sehingga 257. Kemudian surah Al-Baqarah 284 dan hingga 286. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada anda yang tidak berganjak ke mana-mana setia menonton Semanis ke Rumah. Terima kasih banyak-banyak komen begitu banyak dalam Facebook Ustaz Nur Bahyah Mahmud. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fauzi Mustafa. Dan jangan lupa minggu hadapan tajuk kita dalam Semanis ke Rumah ialah Bina Potensi Pewaris Nabi. Tak sempat tonton malam ni, ulangan Semanis ke Rumah ya Pelih? Hari Isnin 9 pagi. Ataupun layari www.tonton.com.my/Semanis ke Rumah. Kita nak jemput sekali lagi albomo tadi. Jom datang kat sini. Jumpa kami, especially Ustaz Fauzi Mustafa. Taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bomo tadi? Mai masuk.